الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum saya meneruskan khutbah, saya ingin berpesan kepada sidang Jumaat sekalian agar menumpukan perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat serta mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala demi mencari keredaannya di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hijrah Kekuatan Ummah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, masa berlalu begitu pantas. Hari demi hari kita tempuhi, bulan demi bulan silih berganti. Kini kita sudah menghampiri awal bulan Muharram, tahun baru 1438 Hijrah. Seiring dengan peredaran masa dan tahun, marilah kita meningkatkan rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya tiada satu detik waktu pun yang kita lalui melainkan di sana terdapat nikmat ilahi yang maha luas. Ingatlah selalu peringatan Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, jika kamu cuba menghitung nikmat Allah, sudah pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Surah An-Nahl ayat 18. Maka bersyukurlah kita kerana kesyukuran itu tidak lain hanya akan menambah rahmat dan kurniaan Allah kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang selalu bersyukur. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Muharram merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki beberapa keistimewaan. Antaranya ialah bulan Muharram merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 36, Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan.
dalam ketetapan Allah pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Bertepatan ayat yang dibacakan tadi, terdapat hadis Nabi SAW yang menjelaskan maksud bulan haram. Sabda baginda, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجاء مضر الذي بين جمال وشعبان. Yang bermaksud daripada Nabi SAW, baginda bersabda, waktu telah berpusing mengikut ketetapan seperti yang dicipta Allah pada hari Allah mencipta langit dan bumi setahun 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah dan Muharram, dan juga Rajab Mudhar, yaitu antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, bulan-bulan haram ini memiliki kesucian dan kehormatannya. Di antara bentuk kesucian dan kemuliaan bulan-bulan ini ialah larangan berperang pada bulan-bulan tersebut, kecuali jika terpaksa kerana maslahah yang lebih besar atau jika diserang oleh kaum kafir. Kaum muslimin juga diingatkan agar lebih menghindari kezaliman pada bulan-bulan tersebut, sama ada menzalimi diri sendiri atau lain maupun hak-hak Allah Ta'ala. Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Tabari dalam tafsirnya mengutip athar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan suci, mengagungkan kehormatannya dan menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan ini menjadi lebih besar, dan menjadikan amal soleh pada bulan ini juga lebih besar. Sidang jemaah yang dimuliakan, yang kedua, bulan Muharram mengandungi pelbagai peristiwa penting dalam sejarah umat manusia. Antaranya pembebasan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari pemburuan Firaun. Kerana itu umat Yahudi pada zaman Nabi SAW berpuasa pada 10 Muharram kerana memperingati kemenangan tersebut. Sebuah kisah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi SAW baru berhijrah ke Madinah, maka mereka dapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura, yakni hari 10 Muharram. Maka mereka pun bertanya kepada kaum Yahudi tentang puasa mereka itu. Maka mereka menjawab, hari ini Allah memenangkan Musa dan Bani Israel terhadap Firaun dan kaumnya. Maka kami berpuasa sebagai mengagungkan hari ini. Maka sabda Nabi SAW, kami lebih layak mengikuti jejak langkah Musa dari kamu. Maka Nabi SAW pun menyuruh para sahabat agar berpuasa. Rasulullah SAW menyebut kelebihan puasa Ashura dalam sebuah hadis, su'ila an sawmi yawmi Ashura faqala yukaffiru as-sanata al-madiyah. Yang bermaksud, Rasulullah ditanya mengenai puasa Ashura, yakni puasa 10 Muharram.
Beliau menjawab, ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Namun sunat berpuasa Tasu'a, yaitu 9 Muharram, kerana Rasulullah berazam untuk menunaikannya bagi membezakan amalan puasa orang Yahudi. Meskipun baginda tidak sempat menunaikan hajatnya kerana baginda wafat sebelum Muharram seterusnya tiba pada tahun berikutnya. Lalu para sahabatnya berpuasa Tasu'a, yaitu berpuasa pada 9 Muharram seperti keinginan Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ. Yang bermaksud, jika datang tahun hadapan kita masih diberi umur panjang, kami akan berpuasa pada hari Tasu'a, hari ke-9 bulan Muharram. Riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sempena sambutan tahun baru 1438 Hijrah, marilah kita sama-sama muhasabah diri sendiri, masyarakat dan umat seluruhnya. Apakah sumbangan kita demi mengangkat martabat Islam di muka bumi? Semua orang mempunyai peranan masing-masing, sama ada kecil maupun besar. Setiap sumbangan membawa arti yang sangat besar. Apatah lagi ketika majoriti manusia mula menyalahkan Islam dalam kebanyakan peristiwa-peristiwa buruk yang berlaku. Nabi SAW bersabda, Anna Nabiya SAW qala yawm al-fath, La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyah, wa idha stunfirtum fanfiru. Yang bermaksud, sabda Nabi SAW, tiada hijrah selepas pembukaan kota Makkah. Sebaliknya, hijrah jihad dan niat. Apabila kamu diminta keluar berjihad, maka keluarlah. Sabda Nabi SAW lagi, Al-Muslimu man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang bermaksud, orang yang sempurna Islamnya ialah orang yang menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Riwayat Imam Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah, umat Islam wajib memelihara diri daripada melakukan perkara yang ditegah Allah bagi menagih pertolongan Allah. Keadaan himpitan fitnah dan kekacauan tidak dapat kita selesaikan melainkan dengan bantuan Allah. Bersungguh-sungguh memelihara diri dan masyarakat dari dosa boleh mengembalikan Islam ke tempat yang terpuji seperti mana yang telah lalu. Tunjukkan akhlak yang baik sebagai umat Islam, kuatkan usaha dakwah, berikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan Islam. Umat Islam mesti kembali menjadi contoh kepada setiap perlakuannya, bukan menjadi sampah yang dibenci dan dikeji. Umat Islam juga mesti menjadi umat yang berilmu. Tingkatkan kesungguhan menuntut ilmu, budayakan kehidupan harian dengan ilmu, berbelanja untuk ilmu pengetahuan, banyakkan membaca dan banyakkan berfikir. Tingkatkan kefahaman umat Islam tentang ilmu-ilmu yang sengaja dijadikan sensitif dan mengelirukan oleh musuh Islam, seperti jihad peperangan, kepentingan sistem kewangan Islam, kepentingan undang-undang Islam, poligami dalam sistem kekeluargaan Islam dan seumpamanya. Kefahaman masyarakat dengan cara yang benar akan mengelakkan salah faham yang mewujudkan pelampau maupun kumpulan yang meremehkan Islam. Tingkatkan perpaduan sesama Muslim. Solatlah berjemaah
terutamanya solat subuh, rapatkan dan luruskan saf. Kerana suruhan ini telah dibuktikan membawa kekuatan dan kesatuan kepada umat Islam. Perpaduan umat Islam amat diperlukan masa kini demi menguatkan Islam serta mengembalikan kegebelangan Islam. Hentikan polemik, pergaduhan yang melibatkan politik maupun perselisihan mazhab atau aliran dalam Islam. Kita adalah Muslim yang mengikut petunjuk Nabi SAW dan para sahabat baginda. Bagi yang berkuasa, laksanakan tanggungjawab dengan amanah dan ikhlas. Jauhi rasuah dan salah guna kuasa. Kerana keruntuhan sesebuah kuasa bermula dengan keduanya. Jangan menganggap rasuah dan salah guna kuasa sebagai perkara kecil. Dosa-dosa ini yang mungkin telah menahan pertolongan Allah, pelakunya pasti mendapat perhitungan yang besar di hadapan Allah nanti. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai warga negara pula, kewajipan memilih kepimpinan negara terletak di tangan kita. Setiap undi adalah berharga. Kaedah fiqh menyebut, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang bermaksud, sesuatu kewajipan tidak sempurna melainkan yang bersangkutan dengannya adalah wajib. Memilih pemimpin adalah wajib, maka mendaftar dan mengundi adalah wajib. Umat Islam adalah diseru untuk mendaftarkan diri sebagai pengundi demi masa depan negara dan Islam. Masa depan negara kita adalah di tangan umat Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.